Allah pilih ni Abang Bidin, orang Bentong jadi suami makcik. Bila makcik faham betul-betul ini Allah yang jodohkan, aku jaga abang sebab Allah jodohkan. Allah yang jodohkan isteri kita dengan kita, jaga elok-elok. Sebab itu Allah Ta'ala pesan pada kita, wa'ashirun nabil ma'ruf. Bila jaga elok-elok apa yang Allah bagi, suka elok-elok apa yang Allah bagi, lain-lain tuan-tuan serahkan pada Allah. Allah akan jaga macam mana Allah Ta'ala jaga Ashabul Kahfi tadi. Mereka tak bawa makanan, mereka tak bawa pakaian, mereka tak bawa kad kredit, mereka tak bawa bekal duduk dalam gua. Waktu makan, mereka tidur. Waktu tidur, mereka makan. Tak juga. Waktu tidur, tak ada makan, tak ada minum. Siapa yang kenyangkan? Siapa yang jaga jantung mereka? Siapa yang jaga darah mereka? Subhanallah, jawapan dia Allah. Sebab apa yang Allah jaga macam itu? Sebab mereka menjaga amanah Allah, menjaga iman dan menjaga tauhid. Jadi kalau kita jaga dua benda ni tuan-tuan dalam keluarga kita, Allah jaga. Yang lain kita susah hati apa? Semayang kita jaga, puasa kita jaga, zakat kita jaga, aurat kita jaga, amalan kita jaga, segala-galanya kita jaga. Tuan-tuan tak payah susah hati, Allah akan jaga harta kita. Masalah kita sekarang tuan-tuan, kita hanya jaga diri kita, tapi kita terlupa yang selepas tu. Allah kata, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu. Banyak orang dia hanya jaga diri dia. Janjiku sembahyang subuh, anak bujang aku tak sembahyang, kau sembahyang, dia punya pasal. Janji aku baca Quran, anak aku boleh baca, kau tak boleh baca, kau tu dia pandai-pandai dia. Janji aku tutup aurat, anak dara aku nak tutup tak tutup, tu dia punya pasal. Dia besar panjang dah, dia boleh fikir. Salah tu makcik. Allah kata jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Subhanallah. Dia tak kata, Allah tak kata jagalah pencuri, jagalah pencuri daripada mencuri rumah kamu. Dia tak sebut jagalah perompak daripada merompak kamu. Dia tak kata pada kita pun jagalah pembunuh daripada membunuh kamu. Tak ada pun ayat Quran kata macam itu. Yang Allah Ta'ala kata jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kenapa diri dan keluarga? Ni dua benda ni. Tuan-tuan, dalam kepiah saya ni ada rambut. Dalam kepiah tuan-tuan tu pun ada rambut juga, walaupun ada yang tak ada. Nu makcik-makcik yang pakai telekung tu semua ada rambut. Apa makna diri? Diri maknanya daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Itu diri. Allah kata jaga seluruh badan, jangan bagi masuk neraka. Sebab yang menyebabkan kita masuk neraka bukan perompak. Yang menyebabkan kita masuk neraka bukan pembunuh. Yang menyebabkan kita masuk neraka bukan perogol. Yang menyebabkan kita masuk neraka ialah diri kita sendiri. Mungkin ada orang yang masuk neraka sebab rambut dia. Rambut dia tak bertutup. Menggerbang siang malam duduk keluar rumah tak tutup-tutup. Dengan sebab itu dihumban dalam neraka. Ada orang yang dihumban dalam neraka sebab mata. Mata duk tengok maksiat, mata duk tengok haram. Ada kerana lidah mengumpat, mengadu domba, menghasut, memfitnah. Sebab itu Allah Ta'ala kata kena jaga diri kita. Tapi hari ini kita jarang kata diri kita, yang kita kata orang. Kita semayang, kita kata tu imam, baca ayat panjang-panjang, bodoh, tak tahu orang sikit lutut. Nampak? Bila tu imam baca ayat pendek, baca pendek-pendek, Fatihah pun tak sempat nak habis, celaka betul. Pendek salah, panjang pun salah. Yang itu banyak orang kata. Tengok apa benda dalam Facebook, kata ke orang. Kenapa kita tak mengata pada diri kita sendiri, sedangkan diri kita lah yang menyebabkan kita masuk neraka? Bukan orang yang rogol kita menyebabkan kita masuk neraka. Makcik-makcik kena rogol, dia masuk neraka. Malaikat tanya, kenapa masuk neraka makcik? Makcik kena rogol, tu masuk neraka. Ya ke? Tak, makcik masuk neraka sebab makcik tak semayang. Kita masuk neraka sebab kita tak puasa.
Kita masuk neraka sebab apa? Sebab yang kedua tu, wa ahlikum. Kita tak jaga keluarga kita. Kita tak jaga. Tak jaga anak, tak jaga suami, tak jaga isteri, tak jaga bapa, tak jaga mak. Tak jaga kaum keluarga. Anak tak semayang, kita tak peduli. Suami kita pun, aduh, tak tahu nak cakap lah. Isteri kita macam ni pun kita diam saja. Anak kita buat balik jantan pun kita tak marah. Bila tanya siapa tu Din? Tunang dia. Dia nak bincang lah tu, nak kat nikah di mana. Biarlah dia orang kata saya tak campur Ustaz. Habis bincang naik motor keluar balik, ke mana pula dia orang tu Din? Itu ke Maidin lah tu. Kamu tak larang ke? Bukannya laki bini Din? Biarlah, dah besar banyak dia. Jom kita azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya anak, maknanya itu yang menyebabkan kita jadi susah, tuan-tuan. Sebab itu saya cakap pada tuan-tuan tadi, nombor satu, jom kita buat satu benda yang Allah redha. Walaupun manusia tak redha. Walaupun anak marah kita, suami marah kita, isteri marah kita, tetapi Allah tak marah kepada kita. Allah jaga kita, Allah sayang kita. Yang lain-lain itu tuan-tuan serah pada Allah. Saya bercakap ni pun tuan-tuan, cakap. Saya sekarang duk latih budak-budak dekat TV3 tu. Budak-budak da'i, pendakwah Nusantara. Setiap hari Ahad. Hari Ahad pukul 9 malam TV3, tuan-tuan tengok. Ada muka saya tu duduk atas kursi cokong. Kamu cakap apa pun, duduk bodoh tengok budak-budak tu. Okey, pukul 9 malam. Saya duduk latih, tadi saya latih dia orang berjam-jam. Saya cakap, sebab reporter tanya saya, Ustaz melatih penceramah-penceramah muda ni bertahun-tahun. Daripada Astro saya latih, TV1 saya latih, sekarang TV3 saya latih. Dulu saya latih pencetus ummah Astro. Lepas tu adik-adikku, lepas tu Astro balik. Sekarang TV3 dah 3 musim. Mereka tanya pada saya, Ustaz tak takut ke nanti bila dah banyak penceramah muda lahir, penceramah-penceramah senior macam Ustaz orang dah tak jemput? Saya jawab, Alhamdulillah. Memang saya nak ramai penceramah pun sebab boleh tolong saya berceramah. Saya tak larat lah. Ustaz-ustaz hak ada ni pun letih lah. Tadi Tuan Nazir tanya, bulan 8 penuh tak? Jangan kata bulan 8, bulan 9 penuh dah. Bulan 10 pun dah penuh dah. Kalaulah makin banyak penceramah, makin bagus. Ringan kerja saya tuan-tuan. Sampai sakit jantung, ceramah tuan-tuan tahu tak? Bayangkan, sakit jantung, ubat tak makan, kencing manis naik. Tak naik macam mana, jumpa durian makan. Memang naik lah kencing manis. Lagi banyak, lagi bagus, saya cakap. Sebab kita ni dakwah. Dakwah ni bukan setakat jadi penceramah aja, macam-macam boleh berdakwah. Saya cakap pada tuan-tuan, dakwahlah kerana Allah, jangan cari redha manusia. Benda ni saya cakap dalam majalah Solusi, tuan-tuan boleh beli bulan depan. Khas dia Temu Ramah masalah ni je. Sepanjang Ustaz Kazim berdakwah 27 tahun jadi penceramah ni, apa benda yang tak suka? Pengalaman paling pahit Ustaz Kazim? Saya kata paling pahit banyak. Yang paling pahit saya pernah jumpa, saya minum kopi tak ada gula. Loh, pahit sungguh. Dia tangkap kepala. Tuan-tuan, saya cakap dekat dia, pengalaman saya kena santau 4 kali. Okey, saya hilang ingatan saya tak boleh baca Quran. Siang kata malam, malam kata siang. Anak saya lupa nama, tak ingat nama. Pengalaman. Saya makan nasi saya jadi ulat. Bukan seronok jadi tuan-tuan ingat jadi penceramah ni seronok. Okey. Tak seronok saya kata. Saya kena operate 4 kali. Dibuka perut saya ni. Sebab bila buat MRI, okey, nampak satu benda dalam perut. Doktor kata kena buang. Tak buang jadi macam-macam. Buka tuan-tuan. Lagi buka lagi tak ada. Lagi korek lagi tak ada. Lalas tutup. Dah 2-3 hari baru doktor datang. Encik ustaz lah, kita sudah buka. Tapi bila kita buka, kita tak jumpa apa yang kita tengok hari itu.
Jadi kita sudah mesyuarat, kita mau buka lagi sekali. Saya kata tak payah menyusahkan saya je. Oh sakit tuan-tuan. Sebab tu di antara nikmat yang paling besar ialah boleh berak, boleh kencing. Tuan-tuan jangan lupa tu. Boleh buang air tu nikmat tu. Saya tak boleh kencing 30 hari tuan-tuan. Tebuk sini ni, tebuk sini, tebuk sini, dia bawa air kencing beg ni. Bila cek pasal apa tak boleh kencing, tak tahu. Lah, duk teriak sakit lah. Ya Allah sakit. Ui tuan-tuan bila main Ustaz Syaran. Dia kata kenapa lambat begitu anak? Entah ni kena sihir. Saya kata nak buat macam mana, dah tak boleh kencing, dia tolak pergi hospital, main ke doktor, dia tebuk terus. Ya Allah. Saya cakap dekat dia, orang cekak saya. Saya ceramah di satu tempat, orang cekak saya. Sebab saya mulut jahat. Ceramah Maulidur Rasul di surau, buat dalam surau. 80% perempuan, 20% laki-laki. Duk menyandar kat dinding. Yang perempuan, saya kata kenapa yang perempuan ramai ni, laki-laki tak ada, kampung ni janda semua ke? Dia tanya. Mulut jahat tuan-tuan. Habis-habis ceramah dicekak saya tuan-tuan. 6 orang, 6 jahanam nama dia tuan-tuan. Cekak baju saya. Dulu saya ceramah tahun 94. Saya naik Mitsubishi Galant Sigma. Lampu 4 segi 2 tu. Satu lagi Galant biasa. Saya Galant Sigma 4 segi 2. Oh dengan bangga pergi ceramah tuan-tuan. Tengah-tengah ceramah exhaust jatuh tengah jalan. Jenis kereta lama tahun 70-an punya kereta. Tuan-tuan, dia ambil siling, dia ambil paku, dia garis kereta saya. Garis kereta. Itu belum masuk lagi, bawa cuka. Ustaz Kazim mana Ustaz Kazim? Ada dalam rumah? Boleh jumpa dia? Boleh. Main cuka getah tuan-tuan. Bukan cuka makan, cuka getah. Saya main nak simbah cuka Ustaz. Ustaz nak kata apa? Tak kata apa, simbah. Nak kata apa? Simbah je lah. Tapi sebelum simbah saya nak tahulah sebab apa saya nak kena simbah. Tuan-tuan, orang nak bunuh, lompat pagar bunuh. Adakah saya berhenti berdakwah? Adakah saya takut berdakwah? Tak. Selagi mana saya cakap benda yang betul, selagi mana saya cakap benda yang hak. Qulil haq walau kana murran. Cakaplah walaupun manusia benci. Janji Allah suka. Akhirnya Allah jaga tuan-tuan. Apa yang orang tak kata pada saya? Ustaz babi, Ustaz khinzir, macai, makan dedak, semuanya ada. Macam-macam orang kutuk dalam Facebook, macam-macam orang hentam. Ustaz Kazim ni UMNO. Masa bila saya UMNO? Ustaz baik dengan orang UMNO. Ustaz orang UMNO lah. Saya juga baik dengan orang asli. Adakah saya orang asli? Bulan Ramadan yang lepas, saya ceramah berkata orang asli. Ustaz Ghazi orang asli. Ustaz, dia baik dengan orang asli. Bulan lepas, minggu lepas, saya ceramah di Daro. Daro di Dalat, dekat Mukah, Sarawak. Yang datang tuan-tuan, Iban. Adakah saya orang Iban? Saya pergi ceramah kat rumah panjang tu. Ustaz Ghazi orang Iban. Dia pergi baik dengan orang Iban. Ni mentaliti dia. Saya tak peduli tuan-tuan, saya pegang satu aja. Kita cari redha Allah. Orang yang kutuk kita tak tahulah dia pergi mana. Kita tetap berada pada landasan kita. Allah jaga. Sebab itu saya nak cakap pada tuan-tuan, jom kita cari redha Allah. Redha Allah dalam keluarga. Yang pertama saya cakap, apa yang Allah bagi, redha. Allah bagi anak cacat pun redha, Allah bagi anak sempurna pun redha. Redhalah dengan itu. Jangan bantah-bantah. Nombor 2, bagaimana nak dapat redha Allah? Redha pada benda yang Allah tidak bagi. Redha pada benda yang Allah tidak bagi. Ada 3 orang perempuan anak dara jumpa saya 2 minggu lepas. Dia kata, Ustaz nak tanya satu soalan. Kenapa kita orang bertiga susah sangat dapat jodoh? Orang lain kahwin, kenapa kami tak ada jodoh? Berapa umur akak? 28. Dia 30. Yang hujung 28. Akak kerja apa? Kita orang 3 lecturer.
Oh, sebab itulah orang lelaki-lelaki ni macam saya ni orang kampung kan, saya takut pada akak-akak yang ada jawatan. Memang kalau macam kami orang lelaki-lelaki dengar cerita lecturer, doktor ke apa, memang kami takut. Tambah lecturer lagi kami takut. Confirm kalau kahwin kami kena lecture. Memang kami tak berani kak. Dia jawab, kita orang tak kisah ustaz. Janji baik je ustaz, janji semayang je ustaz. Saya cakap memang akak bertiga tak kisah, tapi berapa banyak mak bapak yang kisah. Berapa banyak anak-anak yang kerja besar, bila datang orang Minang, mak yang lebih-lebih. Apa kerja budak tu abang? Katanya kera ni. Kera ni. Ha, nampak tuan-tuan? Lambat pula kera dengan ni tu. Ada saktah pula di situ tuan-tuan. Kera ni nak Minang anak kita doktor. Tak nak lah abang, kata dia. Doktor kena pilih doktor. Ha, simpanlah anak engkau 40 tahun tak kahwin lagi. Dia ngada-ngada tuan-tuan. Dia dah lepas, dah ada anak, dah ada suami. Clear lah anak kita ni. Kesian ke anak. Saya tak kisah ustaz dia kera ni ke, kera tu ke, saya tak kisah. Memang saya cakap masa dia Minang anak saya cakap boleh, kami terima. Bila dia tanya hantaran, kami cakap 40,000. Memanglah akak terima, tu namanya tak terima. Terima dalam tak terima. Dia gaji 1,200 kak, gaji minima tu kak. Nak suruh kumpul 40,000 bersamaan 40 tahun kak. 40 bulan tu kak. Makan Maggi tau. Elok kahwin kanser tau. Nombor 2 akak. Nombor 2 saya cakap. Akak sabar. Akak redha. Mungkin Allah Ta'ala sedang simpan kepada akak seorang suami yang sangat baik, yang mana suami itu dalam proses pembikinan untuk menjadi lelaki. Mungkin laki-laki itu umurnya baru 10 tahun sekarang. Biar betul ustaz? Iya. Sekarang orang perempuan 71, suaminya 16 tahun. Opah, siapalah 16 tahun tu opah? Opah umur 71, suami dia 16 tahun. Dulu opah ni pakai tudung bawa, tudung apa ni, tudung labuh tapi surau. Telekung 24 jam. Kata kahwin dengan anak teruna 16 tahun, shawl sekarang ni. Tudung siakap dia pakai sekarang ni. Mungkin Allah Ta'ala ni maha bijaksana, dia sedang simpan pada akak satu suami yang sekarang ni sedang sibuk menjaga isterinya yang sedang sakit kanser. Isterinya 4 tahun sakit kanser, suami ni jaga isterinya. Satu hari isterinya meninggal. Sekarang suami itu duda. Allah nak jodohkan akak dengan duda ni. Mana kita tahu akak seorang duda yang sangat baik, kita tak tahu. Bila saya cakap macam itu, ya Allah, kenapa tak ada orang yang nasihat kami macam itu, kata dia. Sudah tuan-tuan, menangislah pula. Saya ni pantang tengok orang nangis, saya pun nak nangis juga. Yang keempat, akak ada mak tak? Ada bapak tak? Ada. Allah nak bagi akak dapat pahala sebanyak-banyaknya dengan bela mak bapak, jaga mak bapak, redalah akak. Sebab berapa banyak orang yang bila kahwin terus tinggal mak bapak. Tak tengok mak bapak, menyusahkan mak bapak, tak peduli pada mak bapak. Sekarang ni akak tak kahwin, akak ada masa banyak bela mak bapak, redalah dengan Allah tak bagi jodoh pada akak sekarang. Reda. Sebab berapa banyak hari ni saya kata lepas kahwin, raya pun tak nak balik rumah mak. Jangan kata raya, puasa, buka puasa pun 30 hari Allah bagi. Semalam pun tak buka puasa dengan mak. Sibuk buffet. Sibuk buka puasa di luar. Mak tu makan buka puasa di masjid. Buffet di masjid je mak tu. Tapi dia makan hebat. Sampai hari raya tuan-tuan tak balik kampung. Suami cakap, kita ke London. Kita beraya di London. Ada yang beraya di Legoland. 3 hari raya cuti duduk Legoland. Bila jumpa dengan saya tuan-tuan, satu orang Kedah. Nak mana bang raya-raya ni? Kami nak pergi Legoland ustaz. Tak balik kampung. Payahlah ustaz, adik-beradik ramai kan. Bilik tak cukup. Anak saya pun 5 orang, anak abang pun 5 orang. Rumah biasa lah ustaz, tak selesa dah budak kan. Lepas raya lah saya balik.
Saya kata, bang, Legoland tu tak ke mana bang, tapi mak abang anytime boleh mati, bapa abang anytime boleh mati, dan kalau mati mereka ni, abang takkan dapat lagi dah mak bapak. Kalau Legoland kena let go, dia ada Disneyland, dia ada Thailand, Cameron Highland, Genting Highland, berapa banyak land. Tapi kalau mak mati, tak ada bang. Kalau saya lah jadi abang, saya balik bang. Dia dengar cakap saya, tuan-tuan, dia balik pukul 4 pagi sampai. Mak, oh mak, Assalamualaikum. Mak, oh mak, jiran buka tingkap, mak kamu tak ada, dia ke Legoland. Ah, sudah tuan-tuan. Inilah mak misali namanya tuan-tuan. Jadi yang kelima saya cakap pada akak tadi, 3 orang ni saya cakap, akak-akak, bukan semua isteri dapat pahala bila kahwin. Akak bersyukurlah tak kahwin. Buat masa ini, sekurang-kurangnya akak tak ada dosa dengan sebab akak berkahwin. Berapa banyak isteri yang dapat dosa bila kahwin? Tengking suami, engkar suami, jokah suami, nusyus. Akak sekarang tak ada dosa apa akak? Bersyukurlah. Di mana pun kedudukan kita sekarang, bersyukurlah. Itulah dipanggil sebagai redha. Saya redha tuan-tuan, Allah bagi sakit. Sabar waktu ujian, sabar waktu sakit, redha lepas sakit. Bila sabar dan redha, Allah Ta'ala akan bagi macam-macam. Tak usah duk kata, ni aku sakit ni pasal dia, aku sakit ni aku tolong dia lah, aku sakit jatuh motor ni, aku jatuh motor pasal nak ambil dia lah, aku tolong pergi ambil kasut dia tu lah, aku jatuh lah longkang, dia punya pasal lah. Jangan cakap macam tu. Ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Saya tuan-tuan, bila saya sakit jantung hari tu, saya relax, redha, dah nak mati pun matilah ya Allah, redha ya Allah. Allah bagi nyawa lagi, alhamdulillah, sambung lagi dakwah. Tuhan bagi macam-macam waktu sakit. Sabar je dulu. Bila jantung tersumbat tuan-tuan, kena buat serta-merta 100% tersumbat. Masuk saja bilik pembedahan, masuk saja bilik tuan-tuan, Allah kata doktor, tiba-tiba doktor cakap, tak apa, ada orang sedekah pada Datuk untuk masukkan spring dalam badan Datuk. Dia patutnya buat hari ni, tapi dia bagi spring tu pada Datuk. Datuk lebih perlukan daripada dia. Sampai sekarang saya pun tak tahu siapa yang bagi spring tu tuan-tuan. Saya tak tahu. Kalau saya nak tunggu, berapa lama lagi nak tunggu. Lepas daripada tu tuan-tuan, alhamdulillah, mana saya ceramah, ambulans standby. Bukankah bagus? Tuan-tuan sakit, ambulans standby. Saya ceramah di Sarawak, di Masjid Kuching, Bandar Raya Kuching, 4 ambulans standby. Berapa banyaknya ambulans saya cakap. Tengok-tengok betul tuan-tuan. Yang seorang tu kena sawan, diusung turun. Yang seorang tu lah pingsan, diusung turun. Bukankah bagus saya sakit, dia menyenangkan orang lain dan menyenangkan saya. Saya sebulan sekurang-kurangnya 5-6 kali pergi balik, saya naik ke terbang sebulan. Saya bawa beg, baris, nak periksa, nak masuk check in apa semua tu, nak boarding apa semua, nak check, nak cop pasport lah apa, duk tunggu tu, nak scan. Polis tu panggil, Datuk Kazim, Datuk, main depan terus, sila Datuk, Datuk. Tak payah baris tuan-tuan. Minta maaf ya, dia sakit jantung. Terus subhanallah. Jadi abang-abang kalau nak supaya tak berbaris, minta sakit jantung. InsyaAllah kita terus ke kubur cepat sikit tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja, saya minta maaf. Saya nak ke Bernama TV. Kita jumpa lagi di lain masa, insyaAllah. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Jadi tuan-tuan yang nak baca buku saya ke apa ke, di luar tu ada jualan daripada sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah. Ada ubat-ubatan yang saya buat, pada buku-buku yang saya tulis. Tuan-tuan dermalah dengan membeli produk-produk untuk sekolah saya, Pusat Pendidikan Al-Barakah Manjui. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.